Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya Tuan Imam, lama tak jumpa, yang Al-Fadil Dr. Hazman Hassan selaku pengarah Jabatan Agama Islam Perlis, Ashabul Fadilah, ahli jawatan kuasa masjid ni. Saya nampak Al-Fadil Ustaz Malik di belakang, sahabat saya Ustaz Abdul Qadir, dan ramai lagi ahli jawatan kuasa masjid. Dan saya ambil kesempatan ucapkan tahniah pada masjid ini kerana ada sehari dua lepas ada orang bukan Islam sembang dengan saya, cerita masjid jemput mereka datang. Dan saya rasa ini satu program yang bagus, yang mana kita cuba, kerana kalau di Pulau Pinang ada program, ada hari dia buka masjid untuk non-Muslim. Saya bercita-cita nak buat di peringkat Perlis. Tengok-tengok Masjid Umar bin Khattab buat dah. Masya Allah. Terima kasih banyak hadirin dan hadirat sekalian. Seperti biasa, program ini kita akan bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertamanya insya-Allah saya cakap sikit je lah. Yang ini slow. Dan bahagian yang keduanya insya-Allah kita akan buka pada sesi perbincangan. Orang perempuan di belakang dengar? Sat kita pergi depan betul ya. Okey dengar? Okey. Dia tu tanda tu dia suruh pengarah tukar mikrofon baru lah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bahagi dua sesi ni dan saya bercakap separuh dan kita buka kepada sesi soal jawab separuh insya-Allah. Kita telah pun menunaikan salat, dan salat adalah sesuatu yang besar di dalam hidup ni. Selepas daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perkara yang terbesar dalam hidup kita ialah salat. Di dalam salat kita semua telah bersatu di dalamnya, menghadap Allah Azza wa Jalla yang satu, bertakbir membesarkan Allah yang satu. Di dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan selain daripadanya, Nabi SAW menyebut, yang ni punya, yang ni tak punya. Okay. Di dalam hadis Qudsi, Nabi SAW menyebut bahawa Allah Azza wa Jalla berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sya'al. Aku bahagikan salat ini antara aku dan hamba-Ku dua bahagian. Bagi hamba-Ku itu apa yang dia minta.
Dalam sebahagian riwayat disebut walinisfahu wanisfuhu li'abdi, separuhnya untuk hamba-Ku. Wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hamba-Ku sebut alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Kita salat Allahu akbar, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani 'abdi, Allah kata hamba-Ku puji aku. Allah bagi salat ni dua bahagian. Salat dalam maksud hadis ni ialah suratul Fatihah. Allah bagi dua bahagian, sebahagiannya untuk aku, sebahagian untuk hamba-Ku. Allah ini ghaniyun hamid, Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dia tak perlukan kita, tapi dia nak cerita bagaimana sifat kepada salat itu. Kalau kita tak salat pun Allah tak ada rugi apa-apa. Tapi Allah di atas Rahman dan Rahimnya, dia ceritakan tentang sifat salat. Dia bahagikan Fatihah itu. Aku bahagikan wa idza qala 'abdi alhamdulillah, bila hamba-Ku kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tuan-tuan, kita segala puji. Kena tukar mic ni. Ya. Tak bunyi tadi. Dia mikrofon ni pun dia ada ni lah, zaman Jepun ni. Tadi terhelok. Dia kena duduk depan sekejap. Dia tengok tuan dia ada, dia takut. Tahu mana saya sebut dia? Apabila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, oleh kerana tuan-tuan kita sibuk hari-hari, surah yang paling hebat sekali dalam Quran ialah suratul Fatihah. Ajaib Fatihah. Allah bagi sehari, sekurang-kurangnya sehari kita baca 17 kali. Kadang-kadang orang ni nak pergi cari bacaan tu, bacaan ini yang luar biasa. Dia lupa bacaan paling hebat sekali dalam Quran ialah suratul Fatihah. Bagi suratul Fatihah itu keajaiban. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah cerita bagaimana dia telah mengubat berbagai penyakit dengan Fatihah saja. Ajaib. Padanya makna yang besar. Tapi oleh kerana hari-hari kita baca Fatihah, kita pun tak fikir dah makna Fatihah. Kita Allahu Akbar, tiba-tiba kita dengar amin. Tu pun kadang-kadang tak ada kita amin untuk imam. Duk fikir pejabat, fikir bini di rumah, pekan nak makan apa malam ni. Kita lupa. Sehingga apabila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, kita tak puji dia sebab kita tidak menghadirkan pujian kepadanya. Tak hadir pujian itu. Kita nak puji Allah, puji ni Allah ni tak semesti dapat rezeki ataupun tak mesti dapat sesuatu. Kita kena bala pun kita puji Allah, kerana Allah itu terpuji, hamid. Allah itu terpuji. Dan kadang-kadang kita pun tak faham makna rezeki. Nabi SAW apabila cerita tentang Khadijah, Nabi kata ruziqtu hubbuha, aku diberikan rezeki mencintainya. Cinta itu rezeki. Boleh isteri kita sayang kita, kita sayang isteri kita. Anak-anak kita sayang kita, kita sayang anak-anak kita. Rezeki. Orang Melayu ni kadang-kadang bila sebut rezeki, bukan orang Melayu lah, semua orang lah, dia fikir ada nak orang jamu nasi rezeki.
Tengok, oh ada duit, rezeki, itu pun rezeki. Tapi kesihatan rezeki, kasih sayang rezeki, dapat bangkit tidur rezeki, dapat lena malam rezeki, dapat mari sembahyang subuh rezeki. Banyak rezeki Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Yang kadang-kadang apabila kita puji alhamdulillahirabbil alamin, tak terasa pun kita puji Allah. Sedangkan puji Allah lah paling besar dalam hidup ni. Dalam dunia ni kita tengok macam-macam manusia mengampu sebahagian. Orang yang tak layak dipuji, orang puji juga. Yang ternyata salah pun ada orang puji. Sedangkan Allah adalah yang mutlak untuk dipuji. Maka sepatutnya kita semua nataladzat, kita menikmati, merasa lazat apabila kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita jumpa anak kita, dia buat sesuatu, kita puji dia, kita seronok masa kita puji tu, kerana kita tahu dengan pujian tu anak kita mungkin akan lebih lagi buat yang baik. Kadang-kadang kita jumpa orang yang kita sayang, kita puji. Orang yang berkasih, dia puji kekasih dia. Dia kata kat kekasih dia, tak ada lah orang yang lebih cantik pada hang, walaupun taklah segak mana. Sebab apa? Dengan pujian itu kita meluahkan kepuasan rasa sayang kita kepada dia. Dengan menyebut alhamdulillah, kita meluahkan kepuasan rasa cinta kita pada Tuhan. Bila kita kata alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan kata hamidani abdi, hamba-Ku puji aku. Cumanya hak kita duk kata tiap hari sebelum ni tak tahulah Tuhan kata kada, sebab kita puji ke ataupun kita duk sebut tak ingat apa pun tak. Wallahu ta'ala alam. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah kata hamidani abdi. Mungkin kita tanya, setiap kali kita salat, setiap kali yang sebut, Allah balas. Jangan pula kita fikir Allah nak balas macam mana, banyak ni, berjuta-juta ni. Allah Tuhan yang menguasai segala-galanya. Ia berkuasa di atas waktu, atas masa dan atas segala ketetapan. Kemudian kita kata Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang pengasih dan yang Rahim. Perkataan Rahman tak boleh share. Sebab tu kita tak boleh panggil kat orang nama Rahman. Kita kena panggil kat dia Abdur Rahman. Dua nama Allah dan Ar-Rahman tak dikongsi. Ulama khilaf. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, Arab tahu tak perkataan Rahman? Khilaf. Sebahagian mereka kata mereka tak tahu apa perkataan Rahman. Seperti mana Suhail bin Amr, apabila Nabi SAW menulis Bismillahirrahmanirrahim, la adri mar Rahman, aku tak tahu apa itu Rahman, kata. Ar-Rahman. Sebab tu kita tak panggil Ya Rahman, kita tak panggil. Lebih baik kalau nak panggil man terus, tak apa. Kalau nak panggil dia Ya Abdur Rahman, hamba Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahim, Maha penyayang, sangat kasih. Rahim boleh kongsi. Kalau kita panggil satu orang nama Rahim, Rahim tak apa, walaupun kadang-kadang dia tak rahim lah sangat. Kerana Allah pernah sifatkan Nabi dengan rahim. Wa bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang mukmin itu Nabi itu rauf dan rahim. Dia kesian dan dia sayang. Nabi itu disifat tentang Nabi. Maksud Nabi pun bersifat rahim. Sebab tu kita sebut rahim. Rahim ibu, rahim ibu. Dan Rahman juga ada perkataan yang sama. Sebab itu Al-Quran 114 surah semuanya bermula dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, kecuali surah Bara'ah ataupun surah Taubah. Sebab tu orang tak patut orang tuduh Islam agama pemusuhan, kebencian. Ia agama kasih sayang.
kitabnya tak dibaca, melainkan disebut nama, banyak lagi nama Tuhan, tapi yang dipilih ialah pengasih dan penyayang. Tuhan ini kasih dan sayang. Segala perbincangan tentang agama, sembahyang ke, negara Islam ke, undang-undang Islam ke, hudud ke, apa ke, jika ia keluar menjadi kekerasan, ia menjadi kebengisan, keluar daripada sifat kasih sayang Tuhan, maka ia bukan agama yang diajar oleh Tuhan. Kerana semua agama Tuhan, ayat-ayat Tuhan, semuanya menggambarkan sifat Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi segala perbahasan agama perginya kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila kita baca, Allah akan kata, asna alayya abdi, hambaku puji aku. Kemudian kita kata maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, kita sebut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allah kita puji tu. Ar-Rahmanir-Rahim, kita rasa sayang dia kepada kita semua. Maliki yaumiddin, kemudian daripada alam dunia ni dia bawa kita ke akhirat. Maliki yaumiddin, Malik, pemilik, penguasa kepada yaumiddin, hari al-middin, hari jaza, hari pembalasan. Allah ni bukan penguasa hari kiamat dia, hari ni pun Allah penguasa juga. Tapi pasal apa dia sebut Maliki yaumiddin? Nak menggambarkan dahsyatnya hari berkenaan. Hari yang mana Allah akan Qadir Rabbul Jalil, akan membalas manusia dengan seadil-adil. Pada hari ini, manusia kebanyakannya dinilai berdasarkan pangkat. Nak panggil saya mai sini, panggil sahibus samahah lah, apa semua orang bagi. Di sisi Tuhan sama saja hamba Tuhan. Pangkat mufti, imam, syekh, pengarah, siapa saja sama saja. Di sisi Allah hari akhirat, Tuhan tak kena hang dulu mufti ke? Mufti duduk tempat elok sikit. Tak. Semua orang akan duduk berdasarkan amalan masing-masing. Mungkin orang yang duduk di depan ni dengan penuh nampak hebat orang lain berkelilingnya, dia yang di belakang sekali pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kerana Allah tak tanya pangkat. Mungkin orang yang kelihatan disebut dengan nama-nama yang hebat, dianggap saleh, di sisi Tuhan tidak saleh. Sebab tu kita takut nak sebut orang tu soleh, pergi minta berkat ke orang ni. Yang tentu berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang telah disebut oleh Nabi. Hal lain daripada tu kita tak tahu antara hubungan dia dengan Tuhan. Allah yang Maha mengetahui. Maliki yaumiddin. Dalam hidup ini juga kita tak adil. Kadang-kadang ada orang yang bagus, orang nilai dia tak bagus. Kadang-kadang ada orang yang buat baik, dia dizalimi. Ada orang yang zalim, penipu, dia diangkat. Tapi bila kita salat, kita senantiasa ingat Maliki yaumiddin. Kesemua ni akan berakhir apabila berdiri di hadapan mahkamah Tuhan. Setiap orang akan tahu di mana kedudukan dan apa yang telah dia lakukan. Walaupun hari ini mungkin orang dengan kepetahan masing-masing dan kepasihan lidah yang kita ada, semua kita pandai menjawab dan mempertahankan diri itu dan ini. Tetapi pada hari yang setiap tangan dan kaki berkata-kata dan menjawab di hadapan Tuhan, Maliki yaumiddin. Sebab itu orang yang salat, dia tidak akan bunuh diri kecewa. Orang yang salat, dia tak akan peras berpanjangan. Orang zalimi dan seumpamanya, Allahu Akbar, disebut dalam salat dia Maliki yaumiddin. Kita akan jumpa Tuhan. Tuhan akan menentukan apa yang telah kita buat antara kita ini. Bila kita kata tu, kata Nabi, qala Allah majjadani abdi, hambaku itu membesarkanku, mengagungkan. Kemudian kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Inilah kemuncak agama.
Agama ini keseluruhannya nak membawa kita kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim menulis kitab Madarijus Salikin bainal manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus Salikin, tingkatan tangga-tangga naik orang-orang yang menuju Tuhan di antara tempat-tempat iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Apabila manusia itu dalam hidupnya telah mencapai hanya Allah yang dia pohon, yang dia sembah, dan hanya Allah yang dia harap, maka dia telah benar-benar menjadi hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hidup kita bertarung, kadang-kadang ada satu masalah, otak kita terfikir nak jumpa tu imam, nak jumpa orang tu, jumpa orang besar, jumpa menteri, jumpa orang berjawatan. Tapi orang salat, bila dia salat, ada je masalah. Perkara pertama terlintas kepadanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia minta tolong ke Allah dulu. Yang lain makhluk ni sebab musabab saja. Tapi ramai kita minta tolong ke makhluk dulu, rasa-rasa macam tak boleh dah, tak tahu nak buat apa, baru boleh pergi cari Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Nabi, bila kita kata gitu, Allah sebut, hadza baini wa baina abdi. Yang ni antara aku dan hamba-Ku. Yang ni separuh untukku, iaitu iyyaka na'budu, dan separuh untuk hamba-Ku, wa iyyaka nasta'in. Dia sembah aku dan dia minta tolonganku. Wa li 'abdi ma sya'al. Bagi hamba aku itu apa yang dia minta, maka kita minta kepada apa yang kita minta dia bagi. Orang yang salat minta Allah bagi. Kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak ringkaskan, saya nak buka soalan, cuma saya nak sebut tang sini. Bila kita hidup pada akhir zaman, banyaklah pendapat dan banyaklah kekeliruan di kalangan hidup manusia. Semua manusia ada nafsu dia, semua manusia ada kehendak dia, dan semua manusia nak mempertahankan dirinya. Dalam hadis yang riwayat Abu Daud, Nabi kata, idza ra'aitan syuhan muta' wa hawa muttaba'. Apabila kamu lihat pada akhir syuhan, kebakhilan yang ditaati, dan hawa nafsu yang diikuti, fa'alaika bi khasati nafsik, hendaklah kamu berpegang dengan dirimu sendiri. Ini hadis ini ada perbincangan tentang kedudukannya, tetapi Nabi SAW kata akan berlaku ketika itu. Sebab itu satu orang kena balik pada diri dia balik. Kadang-kadang kita tanya tu imam macam mana, tanya mufti macam mana. Banyak Nabi kata, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang hidup di kalangan kamu selepas aku akan melihat perselisihan yang banyak. Bila banyak perselisihan, kita tanya sana, kita tanya sini, tak apa. Kerana Quran kata, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli ilmu jika kamu tak tahu. Tetapi sebelum kita tanya ahli ilmu, kita kena sentiasa minta ihdinas siratal mustaqim. Tapi oleh kerana macam saya sebut, saya, tuan-tuan juga mungkin tiap-tiap hari duk sebut benda ni. Bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kita pun tak ingat apa yang kita minta. Tiba-tiba kita sebut saja amin. Kita pun tak teringat apa yang kita aminkan. Idza ammana al-imamu fa aminu. Bila imam amin, kamu pun amin. Kamu amin apa pun kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita duk amin. Tak terasa kita minta supaya Allah bagi petunjuk pada kita, hidayah kepada, walaupun kita salat, tapi hidayah ini banyak. Betapa ramai orang yang salat, tapi selepas keluar daripada salat, ia memilih jalan yang salah. Kita heran juga dia sembahyang, tapi kemungkinan
semasa dia sebut ihdinas siratal mustaqim, dia terlupa untuk minta benar-benar supaya Allah menunjukkan jalan yang lurus. Ini bukan tentu orang bawah, mufti, semuanya sama. Sebab hatta Nabi SAW sendiri menyebut, Allahumma ya Rabbul Jibril wa Mikail wa Israfil, anta tahkum baina ibad fatirus samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq biiznik innaka tahdi man tashau ila siratal mustaqim. Allah, wahai Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, penghias langit dan bumi, engkaulah yang mengetahui ghaib dan batin, engkau yang menghukum di kalangan hamba-hambamu apa yang mereka selisihkan, tunjukkanlah aku jalan yang lurus di atas apa yang mereka selisihkan. Kadang-kadang banyak perselisihan kita dalam hidup, tapi terlupa kita nak minta petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Maka saya ingatkan diri saya yang selalu cuai. Mungkin tuan-tuan boleh tumpang sekaki, ingat hal ini. Maka apabila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kita hadirlah perasaan kita, minta ke Allah supaya Allah tunjukkan kita ini kepada siratal mustaqim. Siapa siratal mustaqim? Bukan jalan Tok Syekh, bukan jalan mufti, bukan jalan orang Perlis, bukan jalan orang Kedah, bukan jalan orang Saudi, bukan jalan orang Iraq, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Siapa dia? Nabiyin, siddiqin, syuhada, as-salihin, seperti Quran sebut. Para nabi, orang-orang yang benar seperti Abu Bakar Siddiq, para syuhada dan orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu sebaik-baik teman. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang kau murka. Siapa orang yang kau murka? Ulama sebahagian tafsir sebut Yahudi, tetapi maksudnya siapa? Maksudnya orang yang ada ilmu tapi dia tak ikut jalan ilmu ni. Dia tahu yang benar, tanya dia yang benar, betul-betul yang benar mana? Betul-betul macam ni ya, tapi kita buat macam ni ya, dah semua ada buat macam ni. Ataupun betul-betul hanu, tapi kita buat macam ni. Ramai Yahudi buat macam tu. Dia tahu Muhammad yang benar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna haqq wa hum ya'lamun. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal Muhammad seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Tapi sebahagian di kalangan mereka menyembunyikan kebenaran. Maksudnya tahu saja tak cukup untuk mendapat petunjuk. Kena Allah bagi petunjuk, kena minta ke Allah. Ramai orang tahu, tapi ramai orang tahu wajib solat, tak solat. Ramai orang tahu wajib puasa, tak puasa. Ramai orang tahu antara benar dan salah, dia memilih yang salah. Bukan kerana dia tak tahu. Ramai orang alim juga sesat pada zaman, sebab tu Allah namakan ahlul kitab. Bukan ahlul kitab, bukan ahlul ghanam, bukan ahlul baqar, bukan ahli kebau, lembu, peladang. Mereka ni ahlul kitab, orang yang mempunyai kitab, yakni tahu kebenaran kita, tapi mereka sesat. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, tidaklah pula orang-orang yang disesatkan. Kita dah tak tahu, orang lain bagi kita sesat ke atas. Salat membimbing kita. Kita perlukan salat. Bukan perlukan salat, kita perlukan salat yang khusyuk. Sebab tu tuan-tuan, saya ingatkan diri saya sekali lagi, tuan-tuan juga. Banyak hajat kita minta kat Tuhan, tapi mintalah ke Allah, Allah bagilah aku ni termasuk di kalangan orang yang khusyuk dalam salat. Makan, kadang-kadang orang pergi jauh, jom ada satu kedai sedap, orang pergi makan sampai ke Penang, ke mana, lintas pas bawah, pas buat pisiang kerana nak makan yang sedap. Dalam hidup ini tidak ada hal yang lebih lazat daripada khusyuk kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika salat, ketika sujud, Allah bagi nikmat. Saya tengok sebahagian orang tuan dan subuh buat, bukan bagus depan orang main semayang, tapi kadang-kadang tuan-tuan Allah bagi nikmat kita lupa. Sebahagian yang main tu tak lupa lah,
boleh sujud ni, sujud ni nikmat. Aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih, sedekat-dekat hamba daripada Tuhannya masa dia sujud. Kadang-kadang kita tengok bila sampai satu keadaan uzur, orang tak dapat sujud, bukan kerana dia tak mau sujud, dia tak boleh sujud. Ketika itu barangkali dia pun akan tahu nikmatnya sujud. Maka ketika kita ada nikmat boleh sujud, sujudlah. Bukan kata hak tak sujud tu salah, Allah bagi keuzuran bila dia sakit. Tapi bila boleh letak dahi kita di lantai yang mana dia lebih rendah daripada punggung kita, yang biasanya orang muliakan kepala daripada punggung, lalu kita sebut subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Allahu akbar. Ia satu nikmat. Lalu kita minta, ya Allah, bagilah kepada saya ini fa'akthirud du'a fi sujud, banyakkan doa semasa sujud. Nabi kata pada Ali, banyakkan doa masa sujud, banyakkan doa. Kita ya Allah, bagilah aku ini, bagilah aku ini. Kadang-kadang orang ni macam-macam, dia nak pergi sana, dia tanya tak mana tempat mustajab doa, bagilah kita pergi Mekah. Tapi kita lupa antara yang mustajab doa semasa kita sujud, ketika kita salat. Ini adalah nikmat. Salat adalah nikmat. Salat adalah segala-galanya dalam hidup ini. Mungkin satu hari kita tak ada nak makan dan tak minum, tapi kita harap kita tetap boleh salat. Sebab itu saya pesan pada orang tua, walaupun masuk hospital ke apa, jangan tinggal salat. Masa kita sihat kita salat, bila masuk kita apalah aku keluar besok aku qada, dia kata tak boleh, kena salat. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Dalam hadis Imran bin Husain, Nabi kata. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Dan saya buka pada sesi soalan dan saya terus menerusikan. Siapa ada soalan, dan insya-Allah saya akan jawab. Saya sebenarnya ada majlis pukul 9, tapi tak apalah. Majlis itu kita minta maaf kemudian. Siapa ada soalan? Ada soalan? Lisan. Assalamualaikum. Tak dengar tak apa. Dekat bila anda dengar saya kena ulang dia. Assalamualaikum. Tak apa saya dengar. Anda dengar. Dia nak tanya apa nak ceramah. Sama sekali saya nak kenyataan satu kuah tu yang macam pelik lah kan. 72 ni sembahyang dikulahkan, orang angkat tangan, bagi sunat dan sebagainya lah. Itu hak 72 tu. Jadi tu imam macam tu kan. Kira tak ada. Terima kasih. Yang kedua pernyataan seperti tadi yang terakhir tu, akhir zaman ni orang bergaduh lah kan, masing-masing nak buat pendapat pemerintahan. Sekarang segala aspek lah dunia akhir zaman ni. Kalau artis gaduh dengan artis
seperti bola bola semua sampai ke agama pun orang gaduh juga kan. Boleh tak boleh ceramah di Johor tak boleh ceramah di boleh Kedah tak boleh ceramah di Perlis. Lepas tu ustaz ni kata ustaz ni, jadi kita orang jahil ni, orang kampung ni nak pakai siapa kan, kita nak tengok siapa kan, kita nak tengok siapa. Jadi dah jadi cacat apa kan, orang kampung ni dia apa gadah. Kalau kita tengok pemuda-pemuda ni kan, dia kira artis, dia kira bola, dia kira yak-yak kan. Ni dah ni nak buat industri apa ni, kadang agak kan. Okey, tak apa. Okey. Macam-macam jadi Faham tak? Faham masalah. Jadi kita ni dah jadi macam apa lah. Tapi yang saya sin tadi, orang agama ni dia lah yang lebih pada orang lain, dan dia lah yang saya tengok menjadi penyebab pada kerosakan. Terima kasih. Soalan dia yang pertama tentang 73 puak. Pertama saya nak jelas tentang 73 puak ni bukan bermaksud nama puak. Kalau nama puak tadi PAH, UMNO, dah jadi 2 lah. Campur PKR 3. Main parti UMNO 4, hak nak tubuh baru jadi 5. Campur hak negeri lain jadi beribu-ribu puak lah. Jadi puak ini bukan bermaksud merujuk kepada nama kumpulan, tetapi merujuk kepada jenis pegangan. Jadi di dalam, walaupun hadis ini ada perbincangan, sebahagian para ulama mengkritiknya dan semua, tapi saya nak sebut pandangan umum jumhur para ulama dalam hadis ini. Bila Nabi sebut 73, sahabat ni dia tak tanya Nabi SAW hak 72 tu yang mana, tapi dia tanya hak satu, hak selamat tu illa wahidah tu, melainkan satu. Tu siapa? Dia tanya hak satu tu. Jadi kita pegang hak satu tu lah. Terus kira hak banyak tu lah. Nabi tak kata nama dia, walaupun sebahagian riwayat dia kata al-jamaah dan seumpamanya, tapi Nabi sifatkan dia, iaitu ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku duduk atas jalan itu dan sahabatku duduk atas jalan itu. Jadi dalam hidup ni ustaz macam-macam ustaz. Ada ustaz PAH, ada ustaz UMNO. Hak PAH pula jadi amanah, lepas tu hak UMNO pula jadi apa pula lah ni kan. Itu hak parti je, tu tak kira lagi hak persatuan-persatuan macam-macam ni, pertubuhan-pertubuhan. Kalau kita nak kira yang tu jadi susah. Tapi dah masuk parti ni buh label ni, masuk parti ni buh label ni, masuk kumpulan ni buh label ni, buh negeri ni, masuk negeri ni buh label macam-macam. Label tak penting, label orang boleh bubuh, tapi yang penting ialah sifat. Adakah kita itu berada di atas jalan Nabi dan jalan para sahabat? Kerana kalau nak beli ikan, kita boleh pergi timbang 1 kilo, 2 kilo. Beli gula boleh timbang 1 kilo, 2 gula. Agama mana nak boleh timbang? Timbangan agama Quran dan sunnah Nabi SAW. Jika amalan yang kita amalkan itu ada panduan dengan Quran dan sunnah, nak cakap pandai, semua orang boleh cakap pandai. Tapi akhirnya semua kita akan berdiri di hadapan Allah dan menjawab apa yang kita lakukan atas dunia ni. Kita beragama kerana nak cakap pandai, ataupun kita nak beragama kerana nak selamat dari sisi Tuhan. Kita yang tahu tentang diri kita sendiri, apa yang kita ucapkan dan yang kita pilih, kerana kita seronok-seronok, semangat-semangat, ataupun kerana kita yakin mudah-mudahan dengan cara ini, ya Allah selamatlah aku di sisimu. Kita dulu. Okey. Setelah kita ambil semua jalan ini, kita ikut jalan ini, kita tahu bahawasanya jalan Nabi dan para sahabat ini pun luas. Akidah Nabi dan sahabat satu, tak boleh dua akidah, iaitu tauhidkan Allah dan tak syirikkan Nabi. Tak syirikkan Allah dan kemudian mengikut jalan Nabi. Tauhidkan Allah dan tak syirik. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Quran kata, jika mereka itu beriman sama seperti kamu semua beriman, bukan sama seperti Nabi. Quran tak kata fa in amanu bimithli ma amanta, bukan bimithli ma amanta seperti mana kamu beriman. Amantum seperti mana kamu semua beriman, yakni Nabi dan para sahabat. Iman itu pun.
Kemudian ada pun dalam amal, ada amalan yang sahabat juga berkhilaf pendapat tentang. Saya tak pernah dengar orang Perlis lagi, setakat saya bukan lahir di Perlis, saya tak pernah dengar orang Perlis kata siapa baca bismillah kuat masuk neraka. Ni kali pertama saya dengar. Saya tak pernah dengar. Kalau ada saya nak abang salah lah. Saya tak pernah dengar. Mungkin tuan kita tak maksudkan, tapi dia mungkin cerita hak orang lain kata. Tapi tuan boleh abang kepada orang yang kata kalau dia buat cerita tu dia bohong. Saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar lagi orang kata siapa baca kunut masuk neraka. Saya tak pernah dengar. Cuma orang bagi tahu bahawasanya perkara ini khilaf, ada pendapat yang rajih. Tuan-tuan, bila tuan-tuan pi, tuan-tuan akan tengok dalam dunia orang Islam ada orang sembahyang Allahu Akbar, dia tak letak tangan, dia lurus je tangan. Seperti yang menjadi amalan di dalam mazhab Imam Malik. Kenapa kita tak buat? Sebab kita rasa yang tu nas dia tak kuat umpamanya. Tuan-tuan pergi ke masjid India ataupun qaul ini disandarkan juga dalam mazhab Maliki, iaitu waladdallin. Tak dengar amin. Dia amin pelan. Kalau orang nak aman, kita tak kata dia masuk neraka, tapi kita kata yang zahir pada riwayat-riwayat Nabi SAW, amin Nabi didengari oleh saf yang pertama, dan Nabi kata idza amana al-imam fa aminu, apabila imam tu amin, kamu aminlah. Tapi kalau orang buat di Perlis tak amin, kita akan kata kena amin. Kalau dia kata kami masuk neraka apa mazhab Hanafi, kita taklah kata, tapi kita kata hak rasmi aminlah. Seorang-seorang dia nak mayang anak-anak dia di rumah tak amin, tak apalah. Itu pun dalam mazhab. Benda khilaf ni orang tak bubuh orang dalam neraka. Cuma kita kata qaul yang kuat dan qaul yang lemah. Jadi kita pilih qaul yang kuat dan pilih ada qaul yang lemah di dalam amalan yang mana merupakan khilaf di kalangan para fuqaha yang muktabar, di kalangan imam-imam yang empat. Kesemua imam-imam itu terhormat dan merupakan imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Tidak pernah ada orang, siapa saja yang kata mana-mana imam itu sesat, dialah sesat. Tetapi mungkin kita anggap ada qaul yang dhaif dalam sebahagian mazhab. Dalam mazhab Malik umpamanya, dia memakruh makan daging anjing, kita tak terima walaupun dia qaul dalam mazhab. Dan mazhab itu hebat sebab kita memakai qaul yang lebih rajih dalam masalah itu. So saya setakat ni tak pernah dengar lah. Tapi apabila orang kata, kalau orang kata amallah berdasarkan kepada yang ada nas, yang tu kita dengar dan itu merupakan petunjuk. Dan kalau kita secara peribadi kita tahu nas ada belah ni, tapi kita duk biasa buat hak tak ikut nas, kita nak buat tak ikut nas, kita akan jawab di depan Tuhan. Walaupun kita boleh buat macam-macam bahasa dengan orang lain, tapi kita tahu kita akan jawab depan Tuhan hakikatnya. Kerana agama ni bukan kerana orang je beragama nak jadi pengarah ke nak jadi tak. Tuan-tuan main mengaji ni, main dengar saya kan, terima kasih lah. Sebenarnya saya bukanlah kerana ada apa-apa kelebihan, cuma Allah takdirkan pegang jawatan ini. Tapi tuan-tuan, hakikatnya tuan-tuan main mendengar saya mengajar ke siapa mengajar, kalau kesudahan kita neraka, kita jangan pi, dan orang yang mengajar pun tak ada beza. Kita semua harap, semua hak kita mengaji, kita cakap, kita sembah, harap Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. Itu saja. Kita nak pahala. Kalau ada sampai nak pergi ke neraka, kita tahu. Kalau nak kata manusia khilaf pendapat, khilaf pendapat. Sahabat sendiri sampai berperang. Ada perang di kalangan sahabat. Perang Siffin antara Muawiyah dan Ali. Perang Jamal antara Aisyah isteri Nabi dan Ali menantu Nabi, khalifah yang nombor 4. Kerana tersalah, kerana ada hasutan, kerana ada orang yang jahat. Tetapi kesemua mereka masuk dalam syurga. Semua mereka masuk dalam syurga. Talhah bin Ubaidillah, salah seorang yang dijamin syurga, ahada asyara mubasyirin bil jannah, salah seorang daripada yang dijamin amalan syurga, masuk ahli syurga.
dia sendiri terbunuh di medan peperangan yang mana membabitkan sesama orang Islam. Az-Zubair bin Al-Awwam macam tu juga, tapi mereka di syurga. Orang-orang agama, sesiapa yang berkhilaf di kalangan mereka kerana mencari redha Allah. Imam Syafi'i ketika dia berada di Mesir, dia telah berkhilaf sakan, sehingga Az-Zahabi cerita dengan pengikut mazhab Malik, tapi dia kata Malik muallimi wa anhu akhadtul ilm. Malik itu guruku, daripadanya aku mengambil ilmu. Tapi dia bertegas dengan pengikut mazhab Malik kerana dia melihat fanatik, sehingga dia menulis kitab menjawab mazhab Malik. Khilaf bukan berpecah selagi mana pandangan itu membuahkan ilmu pengetahuan dan pandangan itu membawa kepada takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Cuma kita agak bawah ni yang tak apa reti ke, yang apa, jangan duk buah api bagi besar lah. Kita pula kadang-kadang duk perbesar, tu tak jadi. Khilaf itu membawa rahmat. Kalau melainkan sekiranya kita khilaf bukan nak cari kebenaran. Antara ciri-ciri orang munafik, Nabi kata, apabila dia berkelahi, dia melampau. Kan? Jadi kita bila berbeza jangan melampau. Bukan orang agama aja, orang politik pun sama. Londeh orang tu, londeh orang ni. Kadang-kadang sama-sama, kita pun sama. Sebab itu kena ada takwa dalam hal ini. Mudah-mudahan Tuhan rahmat kita. Ampun saya, ampun tuan-tuan juga. Masuk waktu lah. Boleh bang dulu lah. Masuk waktu dah. Tapi kita biasa terus atau ya ada. Masuk lama. Baru 5 minit. Terus tolong azan lah. Sekali orang kata mufti main sampai tak azan masjid.
Dia soalan ni. Tak apa tu songkit tau. Saya minta maaf lah sebahagian tuan-tuan lebih tua daripada saya dan lebih afdal daripada saya, tapi adat kata ceramah ni penceramah duduk atas kerusi. Nak bagi orang belakang nampak, bukan kerana saya lebih afdal ni, kita tengok orang tua dia. Assalamualaikum. Title sekali cara saya kenal lagi saya memang saya Profesor Mahya Dr. Haji Khairuddin saya tidak lagi mana di Malaysia Ya. dan saya dapat seorang ulama saya mengajar bidang undang-undang jadi saya ini dikatakan orang awam lah dan saya Awam tu tak apa. Awam dan ulama ni, awam pada sisi saya orang awam apabila memperkatakan tentang bidang perubatan. Orang ahli perubatan orang khas. Jadi awam kita disebut orang awam, orang ulama. Sebenarnya awam ni nak tengok bidang. Kan kadang-kadang kita bukan ahli perubatan. Kita kata kita ni walaupun dia tu mungkin mufti, dia apa? Dia awam. Dia awam tu merujuk kepada bidang. So. Jadi saya ni tak nak jadi keluarga ikut. Oh ya. Kan. Saya mula saya banyak hati lah sebab mencari sini lah. Jadi saya mula duduk sini kalau dapat bismillah lah. Okay, jadi bila saya datang ni dia sekarang di Perlis ya. Saya belajar di sekolah lah. Sekolah ya. Contohnya yang saya baca di sekolah itu ada negara sendiri lah. Kurikulum pendidikan sekolah. Contohnya di sekolah saya baca doa kunut darjah 1. Kalau darjah 1 saya tu memang tak boleh hafal doa kunut terlambat sikit lah. Jadi saya mestikan saya memang ustaz lah. Doa kunut saya hafal. Apa lah. Saya tak boleh tahu bahawa belajar di sekolah kan. Kemudian daripada ramai saya sekolah kita sudah pandai kan. Saya dengar azan subuh as-salatu khairun minan naum. Sekolah itu tinggi. Tapi bila saya datang ke Perlis, sebab saya kira suka anak jadi, saya datang ada pula menjadi percayaan tentang as-salatu khairun minan naum subuh. Tak di Perlis salatu khairun minan naum. Dulu ketika dulu. Dari awal katakan kalau 24 memang tinggal ada kan. Tak, kita bahkan kita solat 2 azan, salah satunya dalam fatwa kita hendaklah menyebut as-salatu khairun minan naum. Alhamdulillah kalau sudah selesai lah saya. Tapi itu saya Tak barang yang lepas jangan dikenal. sebab kalau mesti dah hilang kan. Ya. Banyak yang lain lah. Yang pada saya ni pada di kalangan dia. So jadi saya berpendapat lah kerana hilang. Kalau hilang kita pun tengok dalam Facebook lah, dalam YouTube lah kan. Kalau itu kan kita dalam Facebook, dalam YouTube macam-macam kan mengenai persoalan hilang ni kan. So dan ada pula saudara-saudara di Malaysia kalau kita oleh kerana hilang kan, dan kita pun mesti hilang bahawa 4 mazhab itu adalah kita mazhab yang benar. So imam-imam yang 4 itu adalah kita benar. Memang dia lebih baik. Tuan asal daripada mana? Saya daripada saya lupa. Ada Pak Alam Zaki. Salam Pak. Panjang cerita. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Pak Alam Zaki
kecuali besar itu adalah bapak saya Islam. Dia gelar ini Pak Ahmad. Daripada mana? Daripada Pegadang. Tapi saya bukan daripada Pegadang. Oh, asal mana? Saya asal daripada Kampung Hulu Dinas, Sekolah Bahasa Perak. Di Perak orang kunut ke tak? Kunut. Kalau orang Tok Imam tu tak kunut macam mana? Sepanjang ibu saya tak ada kalau dia tak kunut. Tak, kalau dia tak kunut jadi apa? Jadi kalau dia tak kunut, jadi ikutlah imam. Macam kita pergi Perak. Kalau Tok Imam Perak tak kunut, Tok Imam tu jadi macam mana? Ha? Saya dah lama. Ha? Saya dah lama tinggal kan. Tak apa. Saya tahulah soalan tu, saya jawab. Masa kita ada soalan lagi, nah? Okey, saya jawab. Pada pandang ini saya faham juga nak hilang itu sampai akhir zaman akan selesai. Boleh cakap. Tentu ada hilang sampai akhir zaman. Setelah itu ada Ya. mazhab. Jadi kalau begitu Bukan ada 4 mazhab. yang diiktiraf. Mazhab ni banyak, yang masyhurnya 4. Saya Ya. nak bagi supaya pendek tadi banyak hadis Ya. ni tahu lah. Tidak pendek-pendek. Jadi saya kata oleh kerana kita tempat itu dah ada menjadi amalan kan daripada lama dan kita pun tidak berani mengatakan itu adalah sesat. Sebab hari Jumaat tu saya dengar hadis itu alhamdulillah lah. Hadis itu perkara yang baru adalah bid'ah adalah sesat harus sesuatu. Apa perasaan kita bila dengar hadis tu? Jadi perasaan kita berada di orang itu bid'ah pada kita. Saya nak betulkan dulu, tak apa untuk ustaz. Profesor Madya. Profesor Madya. Pertama bila kita dengar hadis tu tak khusus ke apa, kita jangan benci hadis. Jangan kita duk rasa pasal apa duk baca hadis sebab dia ada masalah dengan akidah sikit. Jadi kita dengar hadis Nabi, kita terima. Masalah orang nak tafsir tu kemudian. Jangan kita kata pasal apa duk baca hadis tu tiap hari Jumaat. Kerana bukan tiap hari Jumaat baca, dalam khutbah Nabi memang Nabi masukkan. Jadi ini akan babitkan soal akidah kita, bagaimana perasaan kita dengan perkataan Nabi. Kerana Nabi SAW ni sebab tu kita dalam Quran Allah Taala ajar hal ini kan supaya kita ni ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan kamu mendahului ya Allah dan Rasul. Kemudian Allah kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Bila orang baca hadis Nabi, kita terima hadis tu. Kemudian apabila orang nak tafsir hadis tu macam mana, tak apa, kita bincang tentang tafsiran dia. Jangan kita benci kepada hadis. Jangan kita benci, kerana itu akan membabitkan masalah diri kita sendiri. Saya nak jawab tentang, saya tahu soalan tu. Saya ni duk jawab soalan ni taklah banyak tapi ribu lah juga. Tapi tak apa, saya tahu penghujung soalan tu. Macam ni kesimpulan. Kita di Perlis ni negeri yang paling fleksibel. Sebab tu kita jangan mengada-ngadakan cerita yang tak ada. Saya tahu tu imam ni Ustaz Kamarudin ni dia kunut. Ada pernah kena pecat pasal kunut? Abang ni cakap betul-betul ni. Tapi saya nak bagi tahu, kalau tuan duduk di Kedah ataupun di Selangor, tuan tak kunut, tuan kena. Kena. Pasal kita tahu ada masjid kita di Selangor kena. Tok imam tak kunut. Tapi kalau dia tak kunut kemudian dia punting, kemudian dia kena pecat, dia kata kerana dia tak kunut, tu dia kes punting kan. Walaupun sebenarnya saya nak bagi tahu, kita memang minta imam supaya selaras. Profesor duduk di universiti, kena beza antara peraturan dan kesalahan. Peraturan ini satu, kita orang jadi cikgu umpamanya hari Khamis depa kata pakai baju batik. Lepas tu cikgu tu kata saya tak mau pakai baju batik. Awak kalau saya pakai baju t-shirt tak boleh mengajar lah. Ilmu saya tetap sama. Ilmu tetap sama, tetapi itu soal disiplin. Sebab kita bertugas dengan satu pihak yang kita bertugas. Dia kata pakai baju Melayu, bos samping, bos songkok. Awak dia kata kalau pakai jubah tak boleh. Jubah pun boleh, tetapi itu satu pakaian bertugas. Di Perlis ni, kalau Profesor semayang nak kunut 4 jam pun tak apa. Betul saya abang? Bukan melawak tak? Betul? Nanti tu. Jadi maksudnya nak kunut bila pun boleh. Kerana kunut ni
Sebab tu kita kata ada kunut nazilah, ada kunut macam-macam. Okey. Tapi yang kita kata peraturan-peraturan ni bukan soal mazhab, tapi soal penyelarasan pentadbiran. Jadi kalau satu orang tu main masjid, dia kunut, kita tak salah dia. Kita tak pernah ada fatwa di Perlis yang kata siapa tak kunut, siapa yang kunut sesat, tak ada. So kita jangan create andaian-andaian ini pada orang ramai, terutama apabila kita ada kedudukan dan seumpamanya. Apa yang kita sebut ialah ini soal penyelarasan imam. Tu pun saya ingat Perlis negeri yang paling berlunak dalam hal ni. Tapi kalau mai duk buat bertarikat dalam masjid ke apa, buat kenuri arwah ke apa, had matun Imam Syafi'i pun tak buat, yang tu tak boleh lah. Dia agama ni bukan berdasarkan Facebook ataupun buku kita mengaji kecil-kecil dulu. Agama berdasarkan nas dan kitab-kitab yang tulis imam-imam mazhab. Nas Quran dan sunnah dan syarah yang dibuat oleh para imam. Jadi hal ini kalau nak kira ikut negeri, satu orang tu kena ikut negeri lah. Kita selalu macam ni, kita kata benda ni khilaf je. Kenapa kita nak ni? Kalau kita tahu khilaf itu merupakan kehendak ulul amri, kita ikut je lah. Kalau kita dah tahu khilaf, kenapa sentiasa khilaf kita kata kena ikut kita? Tapi bila kita pergi negeri yang mentadbir al-halai, kita kata kena ikut dia lah, dan negeri peraturan negeri dia macam tu. Apabila mari ke sini, jadi kita tidak standardizekan pemikiran kita di dalam hal ini. Saya bukan nak suruh nak make epak suruh masjid Umar bin Khattab jadi masalah apa, tapi dah tanya, jadi saya nak jawab lah kan. Jadi bila kita kata khilaf, dah khilaf katanya boleh tolak ansur lah. Ati'ullah wa ati'ul rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah dan Rasul dan ulil amri. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Seorang muslim naklah dengar dan taat selagi mana dia tak disuruh kepada benda yang maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Apabila disuruh dengan maksiat, maka kita dengar dan taat. Kalau dia kata lepas masjid semayang ni kita nak minta semua pergi buat benda-benda hak tak elok, kita tak salah. Tapi bila benda ni kita kata khilaf, dan kita kata khilaf ni kita boleh raikan, kenapa kita tak raikan dulu bagi pihak diri kita yang bercakap? Kerana kita ada pihak dia otoriti. Bila ada otoriti, dia kena selaraskan. Tapi kalau ada orang baca bismillah deras, tak pernah ada ditangkap kerana orang baca bismillah deras itu pun kena orang kunut dalam Perlis ni, tak ada. Cuma yang kita duk cakap ni soal pentadbiran bagi imam-imam rasmi. Dan sekarang ni benda ni khilaf ke apa? Khilaf ni boleh tolak ansur ke tak? Kenapa profesor sebagai orang profesor media melihat kepada benda yang boleh tolak ansur? Kita suruh orang tolak ansur yang kita tak mahu tolak ansur. Sebab tu dah kita tahu khilaf. Benda ni saya dah jawab dah. Jadi kita pun matang lah benda ni. Jadi kita tak usah bangkit lah. Orang dah jawab lah. Tu imam ni pun tak kena pecat pun. Jadi kita jangan cuba jadi batu api untuk membangkit benda-benda yang tak elok. Jangan. Dah saya kata jangan. Pasal benda tak berlaku apa, jadi kita tak usah. Kita jadi. Apabila kita ni matang, terutama kita ada orang ada gelaran juga, saya kan. Kita berinteraksi secara matang. Jangan kita create benda-benda yang tak jadi masalah. Kalau betul kata, jangan kita kata dia bermusuh. Ni saya duk main, saya pun sebut sahabat saya. Jadi kita jangan di sini ataupun di luar bersembang di luar, jangan. Tuan datang ke negeri ni, kalau nak ikut kena taat pada ulul amri. Kalau nak ikut kan, kena taat pada ulul amri. Nak tahu ayat mana taat tu? Kan? Kena bila bertembung kehendak ulul amri dengan kehendak individu kita, kena taat ulul amri lah dalam benda yang dah kata khilaf tadi. Tapi pun ulul amri tak buat apa pun. Bila ulul amri tak buat apa, kita tak sadut cucu api bagi bangkit lah. Tak apa, saya jawab soalan lain dulu. Ini ada soalan. Okey.
Adakah selepas imam 4 mazhab tiada lagi tokoh yang lebih berat, yang lebih hebat? Kita kata bahawasanya macam tadilah, mazhab ni dia bukan 4 saja, mazhab ni banyak. Cuma yang masyhur adalah 4. Dia masyhur disebabkan banyak sebab. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia berguru dengan Imam Malik pada peringkat awal. Selepas daripada Mekah, dia pergi ke Madinah. Kemudian dia pergi ke Baghdad, 2-3 kali dia masuk ke Baghdad. Kemudian dia berpindah ke Mesir. Di Mesir dia berjumpa dengan murid-murid Al-Laits bin Sa'ad. Bila dia berjumpa dengan murid-murid Al-Laits bin Sa'ad, dia dapati Laits afqah min Malik. Laits itu lebih faqih pada Malik dalam beberapa benda. Jadi dia banyak mengambil ilmu Al-Laits bin Sa'ad. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala angkat 4 ni, yang lain pun dia angkat imam ni. Soal hebat tak hebat, ilmu masing-masing. Tapi mereka ni hebat sebab kerana ada anak murid mereka, ada buku-buku yang ditulis. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'immah, kami jadikan mereka itu imam-imam yang mereka itu bimbing orang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lamma sabaru, apabila mereka itu sabar, kan, mereka itu dengan ayat-ayat kami yuqinun, mereka itu meyakini. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa bis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din, dengan sabar dan yakin tercapainya keimamah, imamah iaitu kedudukan di dalam agama. Ada gilah soalan. Saya sebenarnya nak kena pergi majlis polis. Ya. Ya. Buat sikit. Ya. Ya. Orang Islam lebih, jangan sebut orang Islam dengan Cina, orang Islam dengan bukan Islam. Pasal ada kat Cina Islam. Kita duk macam mengkai bagi masuk Islam. Dia duk main kulit ramai. Ada? Kadang-kadang nak main. Ya. Bila orang pergi kedai ekor, orang kita macam tu kan, kepala tak tangkap, pergi tangkap ekor. Tapi tak apa, bila orang pergi kedai ekor, ada apa benar. Apabila kita tengok orang buat mungkar, man ra'a minkum munkaran, siapa yang lihat mungkar, falyughayyirhu bi yadihi, hendaklah dia ubah dengan tangan dia. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ataful iman. Bila kita tengok, kita ni kadang-kadang ni yang bukanlah tuan dak lah, mungkin setengah orang, dia tengok mungkar, dia akan tanya mana pejabat mufti, mana pejabat agama kan. Tapi yang tengok dia, siapa yang tengok, dia kena cegah dulu. Hak dia nak lapor tu kemudian lah. Bila kita tengok orang nak Muslim pergi kedai ekor, umpamanya, bagus tadi tuan kita dia tanya aja, bukan kerana dia tengok. Jadi kita hak tengok ni kita kena cegah. Siapa hak tak cegah, dia berdosa. Kita kena cegah. At least kita kena kata lah, apa ni benda mungkar ni tak baik, berdosa. Kita kena habaq dah, sepatah dah berdosa. Kerana supaya kita ni semua ni sentiasa sensitif dengan benda ni. Al-Imam Nawawi rahimahullah, ketika dia syarahkan hadis ni dalam Sahih Muslim, dia kata, kalau kita tengok satu orang nak jual barang, kita ni ada ilmu, kita tengok peniaga tu jual barang tu tak elok, dia habaq barang tu elok kepada orang yang nak jual, orang yang nak beli. Kita tahu, katalah saya buat contoh lah, beras, dia kata ni beras grade 1, kita ni tukar beras, kita tahu hadis C nya. Kawan tu jenis tak tahu, dia nak pegang pun tak kerti, dia pegang ni nombor 1 orang bagi harga nombor 1. Kita yang tengok wajib bihabak ada yang ni bukan nombor A, yang ni C. Kita kena cegah mungkar.
Sebab jika tidak, kita biar kemungkaran, supaya jangan orang lain dizalimi. Jika kita semua sensitif dengan hal ni, kita jadi khalifah. Sebab tu kadang-kadang ramai orang suka cakap pasal negara Islam, tapi saya boleh pilih ingat petik apa yang disebut oleh Hasan Hudaibi. Orang marah kat ikhwan muslimin macam mana, tapi saya sebut dia antara musyrik dari ikhwan. Dia kata, aqimu daulatan islamiyatan fi sudurikum taqim ala ardikum. Dirikan negara Islam itu di dada kamu, nescaya tertegak di atas tanah air kamu. Sebab kita semua lah duk kalut nak tegak atas tanah air, kita tak tegak dalam diri kita. Kita duk kalut, siapa tak hukum Allah, mereka sekian-sekian. Sedangkan kita pun tak uruskan hukum Allah dengan anak-anak kita pun. Kita sembang kat sini dak lah, tempat lain lah. Kita sembang sakan tentang konsep negara Islam, anak kita tak mayang subuh, kita tak gerak pun. Kita je main masjid tadi. So kita tak buat. Tapi jika kita semua ada kesedaran, balik pada tadi agama, balik pada tadi. Bukan masalah nak bertengkar, masalah apa tadi. Agama ni akhirnya kita akan balik berdiri depan Tuhan. Nak cakap pandai, semua orang boleh cakap pandai. Tuhan akan tanya, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sehingga besarnya, hebatnya sebagian para ulama salaf. Saya pun tak mampu lakukan, tolong baca, takut ni. Orang besar main dia tak berdiri. Kata, aku nak berdiri, aku tangguhkan berdiri ni kepada ayat yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari yang semua manusia bangun kerana takutkan Tuhan Rabbil Alamin. Aku tangguh untuk berdiri pada hari itu. Allahu Akbar. Apabila semua orang jujur dengan agamanya, apabila semua orang tak jual agamanya, semua orang tak buat duit dengan agama, semua orang tak jual agama, semua orang bukan saya pergi mengaji agama ikut boleh ceramah mahal sikit ke boleh tukar kereta, dah. Semua orang beragama macam mana Nabi beragama. Semua orang tidak mengharapkan habuan daripada agama. Semua orang nak dapat pahala dengan agama. Agama akan tertegak, insya-Allah. Tapi kalau semua orang fikir macam mana nak buat untung dengan agama akan hancur. Sebab itu perjuangan paling besar saya, tuan-tuan juga mungkin, ialah mengikhlaskan diri kita ini kepada Allah dalam semua benda. Dalam solat kita, nak jadi tok imam pun bukan senang, nak bagi ikhlas. Baca sedap sikit, orang tok imam baca sedap ni 3 hari duk fikir baik-baik. Tok imam sini dah contohlah. Mufti pandai kan? Tak, sehingga kesemua yang kita buat lillahi ta'ala. Apabila sampai ke peringkat itu, mudah-mudahan kita semua selamat. Terima kasih banyak Tuan Imam. Terima kasih banyak jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat yang di masjid ini semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Agama ia datang kepada kita untuk membawa kesantunan kepada kita, kebaikan. Kita tak beragama kerana orang tempatan kita buat. Kita tak beragama kerana orang tu buat. Kita tak beragama kerana jiran sebelah kita buat. Kita beragama kerana kita ingin mengikut Nabi SAW. Yang tu penting dalam hidup kita. Pasal apa kita buat? Aku pasal orang ramai duk buat macam ni, aku buat macam ni. Tak boleh. Sebab Allah tak suruh kita ikut orang ramai. Dia suruh kita ikut siapa? Kita Nabi SAW. Sebab itu kita kena usaha. Saya kena usaha, tuan-tuan kena usaha. Setiap hari main mengaji. Walaupun benda tu Allahu Akbar takbir, kena mengaji bagaimana takbir Nabi, bagaimana tangan Nabi, bagaimana Nabi letak tangannya, bagaimana dia bertakbir, bagaimana dia rokok, bagaimana dia sujud. Sebagian kita rokok dengan sujud kira hak buah kecil dulu ya. Daripada kecil kau dah buat macam tu dah, dia tak boleh. Sebab sallu kama raaitumuni usalli, semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Wudu macam wudu Nabi. Kerana kita tak ikut tu imam, kita tak ikut mufti, kita ikut Nabi SAW. Kalau tu imam ke mufti ke, boleh bagi tahu sepatah dalam hadis Nabi buat begini,
kita kata sami'na wa ata'na. Kalau mufti ke atau imam dia kata saya rasa ikut cara saya, kita kata kita tak difardukan ikut mufti, kita difardukan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, diberi keikhlasan dan kebaikan dan diri kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.